إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم المسح على الخفين المسح على الخفين menyapu di atas kedua khuf. دليل مشروعيته ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Telah sabit menyapu di atas kedua khuf dengan sunnah yang sahih dan sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi, ajma' ما يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين, iaitu ijma' untuk keharusan menyapu di atas kedua khuf fi safari wal hadar, sama ada seorang itu musafir ataupun tidak, sawa'un kana li hajatin aw ghairiha, ataupun kalau ada hajat ataupun tak ada hajat. حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. Tapi yang mengingkari kesunahan untuk menyapu di atas kedua khuf itu adalah Syiah wal Khawarij. Syiah dan Khawarij mengingkari bolehnya menyapu di atas kedua al-khuf atau khuffain. Dan khilaf ini tak payah kita ikutlah khilaf ahlul bidah. Wa qala al-Hafiz Ibn Hajar fil Fath, berkata al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fath al-Bari, wa qad sarraha jam'un min al-huffaz bi anna al-mas'a 'ala al-khuffain mutawatirun. Berkata al-Hafiz Ibn Hajar telah pun sarraha jam'un min al-huffaz, banyak di kalangan para ulama huffaz hadis telah pun dengan secara jelas menyatakan bahawasanya menyapu di atas al-khuffain, dua khuf ni mutawatir hadisnya, mutawatir hadisnya banyak. Wa jama'a ba'duhum ruwatuhu fajawazu al-80, dan mereka telah menghimpunkan ruwat, perawi-perawi yang meriwayatkan hadis tentang menyapu atas kedua khuf, fajawazu al-80, maka melepasi angka 80 orang yang meriwayatkan hadis tentang menyapu di atas kedua khuf. Minhum al-ashrah, antara yang 80 itu al-ashrah, 10 orang yang dijamin masuk syurga. Intaha. Wa aqwal ahadithu hujjatan fil mas'i, dan yang paling kuat sekali hadis yang menjadi hujjah dalam menyapu atas kedua khuf ini, apa yang diriwayatkan oleh Ahmad wa Syaikhan dan Al-Bukhari Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi daripada Hammam an-Nakhai radhiyallahu anhu qala bala Jarir ibn Abdullah thumma tawadda'a. Jarir ibn Abdullah buang air kecil, thumma tawadda'a, kemudian dia berwudu, wa masaha ala khuffayh, dia pun menyapu di atas kedua khufnya. Faqil taf'al hadha
adakah engkau buat demikian waqad balta, kamu kencing dan kamu menyapu atas kedua khuf? Qala na'am, ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffai. Kerana aku pernah melihat Nabi kencing, kemudian Nabi berwudu dan menyapu di atas kedua khufnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa qala Ibrahim fakana yu'jibuhum hadzal hadis. Berkata Ibrahim, itu rawi Ibrahim berkata bahawasanya fakana yu'jibuhum hadzal hadis, mereka suka hadis ni, lianna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah, kerana Jarir yang meriwayatkan hadis ni, yang cerita tentang kisah ni, masuk Islam lepas turunnya surah Al-Maidah. Dia masuk Islam lepas turun surah Al-Maidah. Ay anna Jariran aslama fi sanatil ashirah, iaitu maksudnya Jarir masuk Islam pada tahun yang ke-10 lepas turunnya ayat wudu. Lepas turun ayat wudu yang mana allati tufidu wujub ghusl ar-rijlain, kerana dalam ayat wudu surah Al-Maidah memberi faedah wajib basuh kedua kaki. Wajib basuh kedua kaki. Fayakunu hadithahu mubayyinan. Maka bila dia masuk Islam lewat, dia masuk Islam lepas turun kewajipan wudu. Ayat Al-Maidah turun tentang kewajipan wudu, yang mana Allah suruh kita basuh kedua kaki. Kemudian Jarir ni masuk Islam lepas turunnya ayat kewajipan wudu, dan dia menceritakan bahawasanya Nabi kencing dan Nabi berwudu dan Nabi menyapu di atas kedua khufnya. Ay al-muradu bil ayati ijabil ghusli li ghairi sahibil khuf, wa amma sahibil khuf fa faradahu al-mas fatakuna sunnah mukhassasatan lil ayah. Maka jadilah sunnah itu mengkhususkan ayat. So ini dalil masyru'iyah, dalil masyru'nya menyapu atas dua khuf. Ahlul bid'ah, puak-puak Syiah dengan Khawarij tak sapu atas kedua khuf. Mereka tak sapu atas kedua khuf. Sebab itu kalau kita mengaji akidah ahli sunnah, kita baca kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama ahli sunnah, mereka pasti akan masukkan dalam matan akidah tu menyapu dua khuf. Menyapu dua khuf. Kenapa pula menyapu dua khuf masuk dalam matan akidah? Ustaz, dengan menyapu kaki itu bagaimana, Ustaz? Padahal di sana pakai khuf, di sini kaki dia dah. Macam mana? Menyapu kaki? Menyapu dua khuf. Aha. Ada juga sama menyapu dua kaki. Sana kita pakai khuf, pakai kasut dah. Aha. Semua orang tak pakai kasut tu bagaimana, Ustaz? Yang tak pakai kasut dia kena basuh kaki. Basuh kaki. Dia kena basuh kaki kerana ayat wudu Al-Maidah. Yang pakai khuf, dia boleh sapu atas khuf dengan hadis Jarir. Habis itu sembahyang Tak payah buka khuf. Tapi kalau dia buka macam mana? Itu dah, Ustaz. Kalau dia buka tu, kena basuh kaki lah. Akan datang. Apa dia? Lambat lagi. Baru intro. Jadi apabila para ulama menulis matan akidah, tak kira lah wasitiyah ke macam-macam wasitiyah tentang asma wa sifat, tapi matan-matan akidah yang lain, maka diselitkan menyapu atas dua khuf. Kenapa? Adakah menyapu atas dua khuf akidah? Dia bukan isu akidah, dia isu fiqah. Tapi kenapa ulama bubuh dalam bab akidah? Kerana Syiah dengan Khawarij mengingkari adanya sapu atas dua khuf. Oleh kerana Syiah Ahlul Bid'ah dengan Khawarij ni mengingkari adanya sapu atas dua khuf, Ahli Sunnah menyelisihinya. Maka bila para ulama menulis tentang akidah secara ringkas matan akidah, maka nak membezakan akidah Ahli Sunnah dengan Ahli Bid'ah, maka dia bubuh sekali dalam bab akidah itu menyapu atas kedua khuf. Sama isunya atas mentaati pemerintah. Taat pemerintah ni isu akidah ke isu fiqah? Sebahagian kata akidah,
sebahagian kata fiqh. Tapi dalam kitab-kitab akidah, bila ulama tulis matan, dia masukkan khuf, kemudian dimasukkan taat kepada pemerintah. Dilarang mengangkat senjata kepada pemerintah untuk melawan pemerintah Islam. Kerana ahlul bid'ah mengangkat senjata menjatuhkan pemerintah. Ahli sunnah tak. Ma'aqamus salah, selagi mana mereka solat, tak payah perang yang dia lantak pi lah depa. Kan? Jadi ulama ahli sunnah memasukkan bab khuf ni di atas bab matan akidah ni oleh kerana nak menyelisihi ahlul bid'ah, kerana mereka mengingkari bolehnya menyapu atas dua khuf dan stokin dan sebagainya. Antara dalil-dalilnya telah kita sebut secara ringkas dalam kitab fiqh sunnah ni. Antara dalil yang kita baca secara lebih detail, ada pun hadis yang diriwayatkan oleh Urwah ibn al-Mughirah daripada bapaknya Al-Mughirah ibn Syu'bah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama dengan Nabi fi safarin, apabila bermusafir. Fa ahwait li anzi'a khuffai, aku pun tunduk nak buka khuf Nabi. Waktu nak solat lah, waktu Nabi nak wuduk tu, dia dalam bermusafir bersama dengan Rasulullah. Kemudian dia nak tanggal khuf Nabi, nak khidmat untuk Nabi lah. So tolong tanggal kasut Nabi. Nabi kata, da'huma, biar. Tak payah. Da'huma. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Kerana aku sebelum pakai khuf tadi tu, aku dah berwuduk dah. So Nabi dah wuduk. Kemudian Nabi pakai khuf. Kemudian bila Nabi nak wuduk lagi, Mughirah nak buka kasut Nabi tu untuk Nabi wuduk basuh kaki dia. Nabi kata biarkan, tak payah buka. Sebab tadi dah Nabi pakai, tadi dah pun berwuduk. Makanya Nabi nak sapu aja atas kedua khuf tersebut. Famasaha alaihima, maka Nabi pun menyapu di atas kedua khufnya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. An Abdullah ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar. An Sa'ad ibn Abi Waqqas, daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu masaha 'alal khuffain, adalah Nabi menyapu di atas kedua khufnya. Al-Bukhari. An Hammam ibn al-Haris qala ra'aitu Jarir ibn Abdullah, hadis ni dah kita baca tadi. Hammam ibn al-Haris, aku melihat Jarir ibn Abdullah kencing, kemudian dia pun berwuduk dan menyapu atas kedua khufnya. Maka orang pun tanya, kenapa sapu? Tadi kau kencing, maksudnya ambil wuduk lah, basuh kaki. Dia kata, aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat yang macam tu. Qala Ibrahim fakana yu'jibuhum lianna Jarir kana min akhiri man aslama. Dan hadis ni paling mereka suka sebab Jarir ni baru masuk Islam. So bila Jarir baru masuk Islam, maka dia buat perbuatan demikian setelah turunnya kewajipan wuduk, dan dia kata dia nampak Nabi buat macam tu, bermaksud sunnah. An Thauban radhiyallahu anhu qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, daripada Thauban, Nabi mengutuskan sariyah, suatu geng ketenteraan. Fa asabahum al-bard, tapi tiba-tiba waktu itu waktu yang sangat sejuk, al-bard. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mendatangi kepada Rasulullah, amarahum an yamsahu ala al-asaibi wat-tasakhin, Nabi mengarahkan untuk mereka menyapu di atas al-asaib. Al-asaib kullu ma asabta bihi ra'saka min imamatin aw min dil aw hirqah. Apa maksud asaib? Semua yang membalut kepala. Nabi suruh sapu je. Semua yang membalut kepala, sama ada serban ke ataupun mindil ke ataupun apa-apa kain yang disapu, yang dibalut atas kepala, Nabi suruh sapu je sebab sejuk. Wat tasakhin, tasakhin al-khifaf. Dalam an-nihayah maksud tasakhin al-khifaf. At-tasakhin, benda yang memanahkan kaki. Maka maksudnya dalam an-nihayah al-khifaf. Apa maksud an-nihayah? An-nihayah ni kitab. An-nihayah fi gharibil hadis.
Ibn al-Asir dia ada satu kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith, dalam mensyarahkan gharib hadis, perkataan yang gharib, perkataan yang susah nak faham. So antaranya tasakhin. Apa benda tasakhin ni? Maka dia sebut adalah al-khifaf, iaitu khuf al-khifaf. Wala wahida laha min lafziha, qila wahidaha taskhan wa taskhin wa taskhan, wanzur bab ta wa sin wa ma'al kha, wa qila tasakhin ma yuskhan bihi al-qadam min al-khuffin wa jawrabin wa nahwihima. At-tasakhin boleh masuk khuf, boleh masuk stokin, jawrab, stokin, dan apa-apa yang membalut kepada kaki, itu tasakhin. Hadis itu diriwayatkan oleh Ahmad wa Abu Dawud dalam bab al-mas'u 'ala al-jawrabain, bab menyapu atas kedua stokin, al-jawrabain. Tajuk yang akan datang tu dalam kitab fiqh sunnah tu masyru'iyyat al-mas'i 'ala al-jawrabain, masyru'nya sapu di atas kedua stokin. Wa qala Ibnu Abdul Barr wa qala al-Hafiz fi al-Fath ta'liqan 'ala hadis Abdullah ibn Umar, naqala Ibn al-Munzir 'an Ibn al-Mubarak qala laysa fi al-mas'i 'ala al-khuffain 'an as-sahabati ikhtilaf. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar komen kepada hadis Abdullah bin Umar, katanya naqala Ibn al-Munzir telah menakalkan daripada Abdullah ibn al-Mubarak, qala laysa fil mas'i 'ala al-khuffaini, dalam bab menyapu kedua khuf ini tak ada khilaf pun di kalangan sahabat Nabi, tak ada khilaf di kalangan sahabat Nabi, lianna kulla man ruwiya anhu minhum inkarahu faqad ruwiya anhu itsbatuhu. Qala Ibn Abdul Barr la a'lamu ruwiya an ahadin min fuqaha as-salaf inkaruhu. Berkata Ibnu Abdul Barr, aku tak tahu mana-mana riwayat yang diriwayatkan daripada salah seorang daripada fuqaha as-salaf, para ulama fuqaha salaf, yang mengingkari tentang perkara ini, illa an Malikin, melainkan daripada Imam Malik, melainkan daripada Malikin, ma'a anna riwayat as-sahihah anhu musarrihatun bi isbatihi. Walaupun demikian, adanya riwayat yang lebih jelas dan sahih dari Imam Malik, dia kata kena buat, boleh sapu, isbat, menyapu di atas kedua al-khuffaini. Berkata Ibn al-Munzir, ikhtalafa al-ulama, ulama berkhilaf, berbeza pandangan, ayyuhuma afdal, mana lebih afdal, al-masu al-khuffain, sama ada nak sapu atas kedua khuf ataupun menanggalkannya dan membasuh kaki, mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Nak tanggal dua khuf, nak sapu atas khuf ke, ataupun nak tanggal khuf basuh kedua kaki, itu bila berwuduk. Qala walladhi akhtaruhu anna al-masha afdal, kata Ibn al-Munzir, aku pilih menyapu itu lebih afdal, menyapu lebih afdal daripada basuh kedua kaki. Li ajli man ta'ana fihi min ahli al-bid'ah min al-khawarij wal rawafid, kerana nak lawan kepada ahli bid'ah, nak lawan kepada puak-puak Syiah dengan khawarij ni tadi, ahli bid'ah yang mengingkari bolehnya menyapu di atas kedua khuf. Qala wa ihya'u ma ta'ana fihi al-mukhalifun, dan dia kata menghidupkan apa yang ditohmah ataupun yang dibuat oleh puak-puak yang menyelisihi sunnah itu afdal min tarkihi, lebih afdal daripada meninggalkannya. Apa maksud dia? Menghidupkan perkara yang ahli bid'ah tak nak buat tu sunnah. Apa dia ahli bid'ah tak nak buat? Menyapu di atas kedua khuf dan menyapu atas stokin. Ahli bid'ah tak nak buat, maka yang afdalnya kita buat. Tak pernah buat, silakan buat bermula hari ini. Kerana menghidupkan sunnah ni. Kenapa? Kerana ahli bid'ah tak buat. Kerana ahli bid'ah tak buat. Di tempat kita Malaysia ni, tak adalah ahli bid'ah yang macam perangai macam ni kot, kan? Wallahu a'lam.
Tak nampak lagi ahli bid'ah duk sibuk pasal khuf tak khuf ni, depa duk sibuk merepek yang lain. Tapi kita tak dengar lagi kok ada orang kata tak boleh sapu atas kedua khuf ni. Tak boleh. Mungkin stokin adalah sebab dia tak tahu. Dia tak pernah dengar bolehnya sapu atas kedua stokin. Kat Malaysia ni mungkinlah tak ada tak. Tapi pasal khuf ni. Pasal masjid kita ni bukannya atas tanah. Dengan kapetnya, dengan apanya. Jadi kalau pakai khuf tu kotor lah habis masjid. Nanti marah pula orang masjid. Oleh kerana kita pakai kasut yang ada sekarang ni, oleh kerana masjid-masjid kita sekarang ni kapet, kena tanggal lah. Sekejap lagi mengamuk ke siok apa nama. Tapi kita boleh praktik yang lain. Apa dia? Stokin. Okey, boleh pakai. So pakai stokin, pakai kasut, kita boleh praktikkan dengan pakai stokin. Ataupun dia ada orang dia beli khuf yang kulit tu. Tapi dia tak pakai kat luar kan. Hak tu boleh lah. Dia nampak macam stokin je pun kan. Tapi kalau dekat luar, hidupkan sunnah ni. Contoh pergi camping ke, ada program perkemahan, ada program dekat luar, apa ke benda, tak kira lah, jungle trekking ke benda ke, ataupun ada kursus ke, pergi tepi pantai ke dan sebagainya. Hidupkan sunnah ni, iaitu solat pakai kasut. Pergi umrah kan, pergi umrah pakai kasut, masuk masjid tu dah tanggal lah kan. Tapi kita semayang dekat bahagian luar tu umpamanya kan, contoh kan, tak payahlah buka kasut. Nak buka kasut kenapa? Pakai je lah kasut. Kotor ustaz. Macam mana? Mana hang tahu kotor? Boleh buat pun orang ustaz. Tak pernah buat orang. Tak pernah buat orang, baiklah kita buat. Sebab kita orang, so kita buktikan orang buat. Najis, betul ke ada najis? Kita pun tak tahu, tengok tak ada apa kan. Tu kesan-kesan tanah tidak najis. Bahkan kita dah lepas bab tu, tanah menyucikan. Hatta kalau kita terpijak najis sekalipun, kita tak basuh, jalan je. Nampak pi lah, jalan, tengok hilang, habis, tak payah basuh. Kerana tanah berikutnya menyucikan tanah sebelum. So pakai saja. Melainkan kalau dah memang jelas bau busuk dah, lemak tai, tanggal lah. Sebagaimana yang Nabi buat. Nabi solat pakai khuf, pakai kasut kan. Kemudian para sahabat belakangnya pun pakai kasut. Kemudian waktu solat, Nabi tiba-tiba tanggal. Nabi letak belah kiri, sahabat lain pun tanggal belaka. Maka setelah habis solat, Nabi tanya, kenapa tanggal? Sebab kami tengok engkau tanggal wahai Rasulullah. Itu para sahabat. Apa faedahnya? Pertama, ikut Nabi. Nabi tanggal, dia pun tanggal. Para sahabat tak tahu sebab apa. Nabi tanggal lah. Kenapa? Mana aku tahu? Kalau tak tanggal pun tak apa kan? Kalau tak tanggal pun tak apa. Tak tanggal pun tak apa. Sebab Nabi tanya, kenapa tanggal? Pasal ikut Nabi. Sebab nak ikut Nabi tu. Sebab Nabi tanggal, maka sahabat pun tanggal. Yang kita tak. Kenapa buat? Nabi buat. Kenapa tak buat? Nabi tak buat. Apa salahnya? Itu kita. Nampak tu beza sahabat Nabi. Itu sunnah ke tak? Itu sunnah. Mana? Itu yang kata Nabi tanggal dan ada yang tak tanggal. Sunnah ke tak? Sunnah lah, ikut Nabi. Yang mana ikut Nabi tu sunnah. Sehingga Nabi bagi tahu, Nabi bagi penjelasan. Oh, aku tanggal kasut tadi sebab Jibril main datang bagi tahu. Itu kasut ada najis. Sebab tu Nabi tanggal. Bermaksud apa? Bermaksud kalau tak ada najis, tak payahlah tanggal. Kita praktis macam ni. Kita ambil untuk rumah saja. Kita bawa home tu, tetap nak masuk ke dalam masjid ni, kita pakai di masjid kita pakai. Ya. Adakah diterima itu sebagai kalau kita nak ambil wuduk yang lain tu?
Kita ambil wuduk dari rumah. Kemudian kita pergi datang ke masjid ni. Kita bawa khuf lah. Okey. Kita pakai khuf. Lepas tu kita pakai? Letak di masjid tu, masuk je masjid tu kita pakai. Boleh? Boleh. Yang tajuk kedua tu, masyru'iyat, masyru'nya menyapu atas dua stokin. Yajuzul mas'u 'alal jawrabain, harusnya menyapu atas dua stokin. Wa qad ruwiya dhalika an kathir min as-sahabah, dan telah diriwayatkan daripada banyak sahabat Nabi. Qala Abu Dawud wa masa'a 'alal jawrabain Ali bin Abi Talib, berkata Abu Dawud yang menyapu atas dua stokin ini Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, Al-Bara ibn Azib, Anas ibn Malik, Abu Umamah, Sahal ibn Sa'ad, Amr ibn Al-Harith. Dan waruya dhalika, diriwayatkan daripada Umar ibn Al-Khattab, Ibnu Abbas, intaha. Waruya aidan an Ammar, diriwayatkan juga daripada Ammar, wa Bilal ibnu Abdullah ibnu Abi Aufa, wa ibnu Umar. Wa fi tahzib as-sunan ibn al-Qayyim an ibn al-Munzir anna Ahmad نص على جواز المسح على الجوربين وهذا من إنصافه وعدله وإنما عمدت هؤلاء الصحابة رضي الله عنه وصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر. Dan tidak adanya beza yang jelas sangat antara stokin dengan khuf. Yasihhu an yuhal al-hukm alayhi wal mas'u alayhima qaul aksar ahli ilmi. Jadi itu adalah qaul banyak di kalangan ahli ilmi. Wa mimman ajaza al-mas'u alaihima, antara ahlul ilmi, para ulama salaf yang membenarkan perbuatan ini, Sufyan Ats-Tsauri, Ibn al-Mubarak, Atha, Al-Hasan, Sa'id ibn al-Musayyib. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad, berkata Abu Yusuf dan Muhammad, ini sahib Abu Hanifah, yajuzu mas'u alaihima, harus menyapu atas keduanya, idza kana sakhinaini la yashuffani amma tahtahuma, kalau sekiranya sakhinaini, iaitu tebal, la yashuffan, tak terbuka, amma tahtahuma, di bawahnya. Wa kana Abu Hanifah la yujawwiz al-mas'i 'ala al-jawrab as-sakhin summa raja'a ila al-jawaz qabla mautihi. Ibn Abu Hanifah pada awalnya tak membenarkan, dan sebelum dia meninggal 3 hari ataupun 7 hari sebelum dia meninggal, dia kata boleh. Wa masaha ala jawrabaihi as-sakhinaini fi maradih, dan dia menyapu atas dua stokinnya waktu dia sakit, waktu sakitnya yang dia nak meninggal tu. Wa qala li'awatihi fa'alt ma kuntu anha anhu, dia akan kata kepada pembantu dia tu, aku nak buat yang sebelum ni aku melarang daripada melakukannya. Mungkin pada awalnya mungkin pandangan dia tak boleh, kemudian mungkin telah zahir padanya dalil, maka dia kata dia buat apa yang sebelumnya dia tak bagi. Wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masa'a 'alal jawrabain wan na'lain. Dan daripada Al-Mughirah ibn Syu'bah, Rasulullah SAW berwudu dan menyapu di atas dua stokinnya, wan na'laini. Wan na'laini dua selipar. Wan na'lain dua selipar. Rawahu Ahmad wa Tahawi wa Ibn Majah wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa dha'afahu Abu Dawud. Hasan sahih Abi Dawud, walaupun sebagian ulama mendhaifkan dia, dah hasan. Wal mas'u 'ala al-jawrabain kana huwa al-maqsud wa jaa al-mas'u 'ala an-na'lain tab'an. Dan dimaksudkan hadis ini menyapu di atas dua stokin, dan adapun selipar tab'an, selipar mengikut stokin. Wa kama yajuzu al-mas'u 'ala al-jawrabain yajuzu al-mas'u 'ala kulli ma yasturu ar-rijlaini. Maka katanya lagi, maka apa-apa yang mengharuskan menyapu atas dua stokin harus juga menyapu atas setiap yang meliputi ataupun yang membaluti dua kakinya. Apa-apa yang membaluti dua kakinya dan seumpamanya. Wa ya ma yulafu 'ala ar-rijli min al-baradi,
Seumpama kalau sejuk, dia pun membalut kakinya kerana kesejukan, ataupun al-khawful hafa'ul jarah, ataupun ada luka bihima wa nahwi dhalika. Qala Ibn Taymiyah was-sawabu annahu yamsahu 'ala al-lafaif wa hiya bil mashi awla min al-khuffi wal jawrab fa inna al-lafaif innama tusta'mal lil hajah fil 'adah. Jadi secara ringkasnya, menyapu atas kedua stokin ini juga adalah harus, dan antara dalilnya telah pun kita sebutkan. Al-Mughirah bin Syu'bah yang tadi, Nabi SAW berwuduk dan menyapu atas dua jawrabain wa na'lain, dua stokinnya dan na'laini. Hadis Abu Daud tadi tu, Tirmizi wa Nasa'i, Ibn Majah. Qala Abu Daud wa masa'a 'ala al-jawrabain, kata Abu Daud menyapu atas dua stokin. Ali bin Abi Talib, Abu Mas'ud, Al-Bara, seperti yang telah kita sebutkan. Wa dzakara Ibn Hazm 'adadan kabiran min as-salaf, berkata al-Imam Ibn Hazm, adadan kabiran, banyak bilangan para ulama salaf yang menyatakan demikian, iaitu menyapu atas dua stokin. Antaranya Ibn Umar, Ata, Ibrahim an-Nakhai dan selain daripada mereka. Wa awrada adadan min al-asar al-muta'alliqah bizalika, dan daripada Yahya al-Bakka, qala sami'tu Ibn Umar yaqul al-masu 'ala al-jawrabain kal-masi 'ala al-khuffain. Kata dia, aku dengar Ibn Umar kata menyapu atas dua stokin ni sama dengan menyapu atas dua khuf. Wa talaqa Nafi' zalika anhu, bahkan Nafi' pun mengambil ilmu ini dari Ibn Umar. Nafi' maula Ibn Umar, faqala huma bimanzilatil khuffain, berkata Nafi' dia adalah seumpama stoki, seumpama khuffain, dua khuf. Berkata Al-Albani rahimahullah, فبعد ثبوت المسي على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم أفلا يجوز لنا أن نقول في من رغب عنه ما قاله إبراهيم هذا في مسحهم على الخفين فمن ترك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان. Berkata Al-Albani rahimahullah, maka telah sabit setelah sabitnya perbuatan menyapu atas dua stokin ini daripada para sahabat Nabi, apatah lagi kita ni? Bolehlah kita melakukan demikian. Fi man raghiba anhu ma qalahu Ibrahim hadza fi mas'i al-khuffain faman taraka, maka dia seumpama apa yang dikata oleh Ibrahim dalam masuk menyapu atas dua khuf. Siapa yang meninggalkan, taraka raghbatan anhu, saja tak mau buat, nak saja tinggal, fa innama huwa minasyaitan, maka itu adalah daripada syaitan. Qala Abu Isa sami'tu Salih bin Muhammad at-Tirmizi qala sami'tu Aba Maqatil as-Samarqandi yaqulu dakhaltu ala Abi Hanifah fi maradih. Berkata Abu Isa, aku mendengar Salih bin Muhammad at-Tirmizi berkata, aku mendengar Aba Maqatil as-Samarqandi kata, aku menziarahi Abu Hanifah ketika mana dia sakit, yang mana sakitnya itu membawa kepada kematian Abu Hanifah. Fada'a bima'in fatawadda'a, Abu Hanifah minta air dan dia berwudu. Kemudian wa alaihi jawraban, maka dia memakai dua stokin. Famasaha alaihima, dia pun menyapu atas dua stokinnya itu. Thumma qal fa'altu al-yawma syai'an lam akun af'aluh, hari ini aku buat sesuatu yang aku tak pernah buat sebelum ini. Kata Abu Hanifah rahimahullah, masahtu 'alal jawrabaini wa huma ghairi muna'alin, aku menyapu atas dua stokinku ini wa huma ghairi muna'alin. Wa an Ata qala al-masu 'alal jawrabain bi manzilati an-nasi 'ala al-khuffain, berkata Ata ibn Abi Rabah tabi'in, menyapu atas dua stokin itu sama seperti menyapu di atas dua al-khuffain, dua khuf. Habis? Menyapu atas dua khuf ni, bahagian mana? Semua bahagian yang disebut di atas ataupun di depan? Menyapu bahagian atas. Menyapu khuf atas, bahagian atas khuf. Yang akan datang, dia punya tempat yang dia akan sebut
iaitu mahallul mashi, nombor 4. Sekejap. Kalau dan. Berikutnya, al-masu 'ala na'lain, menyapu atas selipar. Udah, selipar pula. Sesat sungguh Ustaz malam ni. Dalam buku tak ada lah. Tapi dah dibawa riwayat tadi. An Aus ibn Abi Aus As-Saqafi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masa 'ala na'lain wa qadamayhi wa qala Abbad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata qidamata qaumin ya'ni al-mayda'ah wa lam yazkur musaddat al-mayda'ati wal qidamah thumma ittafaqa fatawadda'a wa masa 'ala na'lihi wa qadamayhi. Dari Aus ibn Abi Aus As-Saqafi, Rasulullah SAW berwudu dan menyapu di atas dua selipernya, an-na'lihi wa qadamayhi, dan dua kakinya. Wa qala Abbad, kata Abbad, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat al-mayda'ah, tempat wudu. Fatawadda'a, dia wudu, wa masa'ala na'lihi wa qadamayhi, dan dia menyapu atas dua selipernya, wa qadamayhi. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa an Ibni Umar qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, yani an-ni'al sabtiyah, wa yatawaddau fiha wa yamsahu 'alaiha. Dari Ibnu Umar, aku melihat Rasulullah memakai keduanya. Apa dia? An-ni'al as-sabtiyah. As-sabtiyah, ni'al sabtiyah, selipar yang ada tali lah. Ni'al, selipar macam kita kata selipar lah. So selipar tu dia ada, dia punya atas dia tu. Tali dia kan? Tali dia tu. Nabi lalu kat kubur kan. Nabi lalu kat kubur, Nabi nampak orang pakai selipar tu, as-sibtiyati. Maka Nabi kata, ya sahib as-sibtiyati, oi orang yang pakai selipar yang sibtiyati, buka kasut. Masuk kubur. Lalu masuk dalam kawasan perkuburan, Nabi suruh dia tanggal dia punya ni'al sabtiyah. Apa dia ni'al sabtiyah ni? Qala fi nihayah as-sibt bil kasri, as-sibt bil kasri juludul baqar al madbugha bil qaraz yutakhadhu minha an-ni'al. Dalam an-nihayah fi gharibil hadith, Ibn al-Asir kata as-sibt bil kasrah, bil kasri as-sibt, an-ni'al as-sibtiyati, as-sibtiyah. Juludul baqar, iaitu kulit lembu yang disertu, madbughah bil qarazi, yutakhaz minha ni'al, yang dibuat selipar. Summiyat bizalika li'anna sya'raha qad subita anha ay huliqa wa uzil. Qila li'annaha in sabatat bid-dibagh ay lanat. Maksudnya selipar sibtiyatih ni selipar yang telah pun dihilangkan bulu-bulu. Maksud selipar ambil kulit lembu, kemudian yang dah cantik lah, yang telah dibuangkan bulu-bulunya. Sabata an Abi Zabiyan annahu ra'a Aliyan, daripada Abi Zabiyan sabit daripadanya dia melihat Ali radhiyallahu anhu bala qa'iman, dia nampak Ali satu hari kencing berdiri. Summa da'a bima'in fatawadda, kemudian lepas habis dia minta air untuk berwudu. Wa masa 'ala na'lihi, Ali menyapu di atas kedua selipernya. Summa dakhala al-masjidah, kemudian dia masuk masjid. Fa khala'a na'lihi, dia pun buka selipar itu. Masuk masjid. Summa shalla, kemudian salat. Maka soalan tadi tu. So kalau dia dah pakai kasut ke, selipar ke, apa ke, stokin ke, dia dah sapu dah atasnya tu, datang masjid dia tanggal, dia perlu tak wudu? Maksud dia perlu tak basuh kaki dia tadi tu? Berdasarkan riwayat Ali ni, tak. Maka dia telah pun menyapu atas dua na'lain. Bila masuk masjid, dia buka dan dia terus mayah. So siapa yang telah menyapu di atas kedua khuf, datang masjid, dia tanggal dia punya kasutnya ataupun stokinnya ataupun seliparnya yang tadi dia sapu, maka dia tidak perlu basuh kedua kakinya.
Walaupun fuqaha sebahagiannya termasuk mazhab Syafi'i kata kalau dah buka basuh lah. Kalau dah buka kena basuh. Wallah, itu khilaf di kalangan para ulama. So itu tentang selipar. Ada? Banyak di Nabawi atau di Mekah. Banyak orang sembahyang dia pakai apa? Betul? Itu kan dia pakai guna apa yang kita baca ni. Sebab kita masih jarang kita jarang dengar. Dan jarang dengar satu hal. Nampak orang buat pun tak ada nampak. Kan? Sebila jadi tak nampak orang buat, maka adat kat kita ni kat Malaysia ni memang tak pernah nampak lah orang sembahyang pakai kasut. Tambah pula masjid kita sekarang dah berkapet lah, memang tak ada lah. Nak beli khuf pun memang tak ada lah. Mana jual ni, orang pun beli Seri Petaling je. Kat Seri Petaling je yang ada jual, tempat lain tak ada jual. Tapi stokin dah biasa lah, stokin kat pejabat. Tapi itu pun orang kita buka juga stokin. Dia tak adanya dia nak sapu atas stokin tu sebab tak tahu. Atau kalau tahu pun tak biasa. Dia dah wuduk, kemudian dia pakai stokin, dah pakai kasut pergi kerja. Bila dia pergi kerja, mestilah mungkin pergi tandas kan? Pergi tandas ke apa ke. Bila nak solat zuhur pula, bila dah zuhur, maka dia pun tanggal kasut, tanggal stokin dia, wuduk macam biasa lah, basuh kaki dan sebagainya. Dia tak adalah nak sapunya. Sebab mungkin tak tahu. Dan mungkin tak tahu, mungkin tak biasa, tak pernah nampak orang buat. Berikutnya Tak ngaji. tak ngaji. So kita yang bekerja ni masih lagi bekerja sebab orang bekerja lah selalu pakai stokin pun kan. Kita ni yang mana yang tak kerja ni biasa tak pakai stokin lah kan. So orang yang masih bekerja yang pakai stokin ni, tolong amalkan benda ni. So daripada subuh tu kita salat subuh ada wuduk lagi kan, pakai stokin, pakai kasut. Nanti bila kat pejabat, bila kencing ke apa ke benda ke, tak payah tangan stokin. Nanti bila zuhur, nanti ambil wuduk, sapu muka, tangan, kepala, sapu je atas stokin tu. Amalkan sekali-sekala daripada tak pernah buat langsung. Buat sekali-sekala. Orang tengok ganji Ustaz. Orang tengok ganji. Bila orang tengok ganji, di situlah time kita nak syarah. Di situlah time kita nak mengajar. Beritahu ini sunnah kan, buat untuk menyelisihi ahli bidah. Itu pokok Syiah dengan Khawarij. So barulah faham kenapa ulama kita bubuh dalam kitab akidah ni sapu khuf, sapu stokin, dan kita pun dah terbiasa buat. Bila kita dah terbiasa buat, dia akan melekat lah. Sehingga kita pergi travel keluar pun amalkanlah benda tu sebab senang. Simple, mudah. Kita pergi ke airport, nak semayang ke airport, you sibuk tanggal stokin tu kenapa? Kan kita duk pergi tandas ke airport dan sebagainya, sapu je lah atas stokin tu, apa masalahnya? Kan senang. Sapu atas stokin tu, semayang lah. Tak ada pula pergi pula airport kat negara kafir nak cari surau, susah. Kan? Sapu je, pakai je lah kasut. Bila pergi negara kafir dia tak ada surau. Kan? Bila tak ada surau, kita pun ambil lah mana-mana zawiyah, mana-mana bucu yang ada lah. Kita pun solat. Solatlah pakai kasut tu. Bila pergi shopping mall kita ada surau. Shopping mall kat US, mana ada surau? Maka kita pergi cari mana-mana tempat yang kita nak sembahyang tu, pakailah kasut tu. Menghidupkan sunnah. Dan juga nak menyelisihi ahli bid'ah. Itu pokok Syiah dengan Khawarij ni yang tidak beriktikad dan tidak mau menyapu atas dua khuf. Nah, Ustaz, kalau nak pergi hujan tu bukan begitu je. Macam tu saja. Tambah pergi winter, waktu tengah ni musim sejuk, tak payah tanggal, pakai je. Syaratnya kita wuduk kau dah pakai dah. Kentutlah banyak kali pun. Valid untuk orang tidak musafir berapa lama? Tak musafir 24 jam. Yang tak musafir 24 jam. Yang musafir 3 hari 3 malam. Yang musafir 3 hari 3 malam tak payah tanggal.
ahli bomba kita, askar yang masuk hutan 3 hari dia tak payah tanggal, melainkan kena mandi wajib. Mandi wajib kena buka lah. Tapi selagi mana dia tak mandi wajib, dia kencing berak je, kasut tu dia tak payah tanggal. Tambah kasut askar bertali tu daripada bawah sampai atas, jenuh nak tanggal. Sapu je atas, semayang je lah. So itu kemudahan yang Islam bagi. Begitu simple sekali. Macam sembahyang apa ni yang kalau kita musafir tu apa Jamak kasar. Sembahyang jamak kasar lah. Ada apa nak tanya? Syarat, nantilah kita sambung. Syarat tempat menyapu secara umum kita dah sebut tadi atas. Kemudian waktu tu kita dah sebut secara umum tadi. Yang tak musafir 24 jam. Bila mana nak kira 24 jam tu? Bila start nak mana? Kita ada wuduk, kita pun pakai kasut. tak nak musafir tu dah. Tak kita nak pergi musafir tu lah, tak nak keluar kawasan tu. Tak nak keluar kawasan. Okey, kita dah ambil wuduk, kemudian kita dah pakai kasut. Kemudian kita pun terkentut. Batal lah dah. Batal. Memanglah batal. Dari mana nak dikira 24 jam tu? Dan dari mana nak dikira 3 hari 3 malam? Azan. Kawasan lah dah. Kawasan kita, kawasan tempat kita lah. Apa dah ada? Azan lah. Bukannya di imam. Agak boleh. Agak dah bunyi dah tu. Kok ni? Okey dah. Mandi dah dulu. Mandi dah dulu. Tak ada. Saya azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Dari tauqit al-masah, menyapu, waktu menyapu tu poin nombor 5. 3 hari 3 malam bagi yang musafir, 24 jam bagi yang muqim. Di bahagian akhir tu dia ada tulis qala al-Baihaqi, berkata al-Imam al-Baihaqi, huwa asahhu ma ruwiya fi hadzal bab wal mukhtar an ibtida' al-muddah min waqtil mashi, dan pendapat yang terpilih bahawasanya bermulanya tempoh waktu untuk tempoh waktu itu daripada waktu menyapu, min waqtil mashi wa qil, dan juga ada juga pandangan yang mengatakan pada ketika mana terjadinya hadas. Maksudnya kalau pandangan qil yang disebut tadi, yang kedua, pukul 10 dia kentut, maka start bermula tempoh 24 jam dikira pukul 10 sampai 10 berikutnya lah. Yang terpilih, pandangan yang terpilih adalah bermula daripada waktu menyapu. Maksudnya dia telah batal pukul 10 malam, pukul 10 pagi contoh. Belum lagi nak masuk Zuhur ni. So bila masuk Zuhur, katalah 1.20 masuk Zuhur, pukul 1 baru dia wuduk balik. So bila pukul 1 dia wuduk, maka dia pun menyapulah atas khufnya itu, bermulalah tempoh 24 jam. Ataupun bermula tempoh 3 hari 3 malam. So walaupun telah pun berhadas pada pukul 10 pagi, walaupun telah berhadas pada pukul 8 pagi, tapi dia start sapu pukul 1 tengah hari. So dia bermula 1 tengah hari. Itu tempoh nak dikira 24 jam ataupun 3 hari 3 malam yang disebutkan tadi. Tempat menyapu atas berdasarkan riwayat poin nombor 4 tu. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalaulah agama ini ikut kepala otak, nescaya menyapu di bawah khuf itu lebih utama daripada menyapu belah atas. Aku melihat Nabi menyapu di atas. Kenapa tak sapu bawah? Kalau nak ikut apa yang logiknya, sapu bawah lah. Tapi tak. Kata Ali, kalaulah agama ni ikut berdasar kepala otak, maka sapulah bawah, bukan sapu atas. Oleh kerana agama ni tak ikut kepala otak kita semata-mata, dia ikut dalil, maka kita menyapunya disebabkan Nabi menyapu belah atas. Bahkan Nabi sapu atas, kita pun sapu atas. Apa logiknya? Wallahualam. Apa logiknya tak tahu. Amrun ta'abbudi, dah Nabi sapu atas ikut je lah. Ikut Nabi lah. Kalau dia tanya kenapa, Nabi buat, itulah jawapan dia. So itu kaedah dalam agama kita. Kata-kata itu kaedah. Kalau agama ikut kepala otak, ikut sekati hampa lah. Habislah, jahanam lah agama. Tapi oleh kerana agama ni ikut dalil, maka apa yang kita buat dalam agama kita ini kerana Nabi buat. Kenapa cium Hajar Aswad? Nabi cium. Kalau Nabi cium, kita cium sebab Nabi cium. Oh, kalau cium Hajar Aswad ni sebenarnya fadilatnya sekian. Ibn Umar kata senang je. Kalau aku tengok Nabi tak cium kau, seharap aku nak cium. Engkau batu je. Apa pun tak boleh buat. Nak bagi manfaat pun tak boleh. Nak menolak mudarat pun tak boleh. Kalau tak kerana aku tengok Nabi cium kau, aku tak tergamak nak cium kau. Itu kata Umar. Itu agama kita. So agama Nabi buat. Nabi tak buat, jangan buat. Kenapa? Nabi tak buat. Kenapa? Nabi tak buat. Udahlah, stop. Kenduri arwah boleh tak boleh?
Contoh je. Boleh lah Ustaz. Mana boleh? Kenapa? Nabi tak buat. Alah, apa sah? Nabi tak buat. Apa salahnya? Nabi tak buat. Tu jawapan dia. Nak buat juga? Buatlah. Wahabi. Lantak pi lah aku Wahabi ke tak Wahabi ke. Nabi tak buat. Itulah jawapannya. Lagi ada tak? Kata Nabi kata, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Ha. Tengoklah kamu begitu sembahyang. Kita mana ada tengok Nabi sembahyang kan? So nak tengok siapa? Tengok ustaz. Iyalah, kalau tengok ustaz, kalau ustaz tu bagi tahu dalil, betul tu. Tapi ustaz tu pun merepek. Contohlah kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu muka. Kenapa sapu muka? Nabi buat. Mana dalil? Tak ada dalil. Nabi tak buat. Itu masuklah sallu kama ra'aytumuni. So bila sallu kama ra'aitumuni usalli, tengok sahabat semayang macam mana? Sahabat semayang dia jeling-jeling Nabi. Sebab apa dia jeling Nabi? Sebab nak tengok Nabi buat apalah. Dia jeling Nabi. Sebab Nabi kata, tengok macam mana aku solat. So bila tengok macam mana Nabi solat, so takbirnya macam Nabi takbir. Rukuknya macam Nabi rukuk. Sujudnya macam Nabi sujud. Oleh kerana kita sekarang ni mana nampak Nabi dah? Nabi dalam kubur. Jadi tengoklah hadis. Hadis yang mana? Hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Barulah nampak macam Nabi salat. Sebab hadis kata, sallu. Salatlah kamu semua macam mana kamu tengok aku salat. Alah, apa salahnya ustaz kita tambah-tambah je? Kita tambah je. Habis tu kenapa tak takbir ikut sukati hang? Allahu Akbar. Boleh? Allahu Akbar. Sukati aku lah. Aku nak sembahyang. Kita pun rukuk. Nak rukuk ikut Nabi kan? Nak rukuk ikut suka hati aku lah. Aku pun nak rukuk. Allahu Akbar. Suka hati lah aku nak rukuk macam ni. Tak boleh? Kenapa kita rukuk macam ni? Sebab Nabi rukuk macam tu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa bagi salam macam tu? Sebab Nabi bagi salam macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ada Assalamualaikum warahmatullahi? Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Sebab Nabi tak buat begitu. Ada orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada begitu tak? Ada. Kenapa nak dibalikkan tangan ikut kepala? Sebab orang buat kita pun buat. Tak ada nak tanya. Cuba kita bawa kereta tengah hari buta. Tengah hari buta tu pasang Viper. Brum 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 brum. Apa hal ni tengah hari buta nak pasang Viper? So kata akulah. So apa orang kata? Gila kot dia ni. Gila kot dia ni. Kenapa gila? Tak ada sebab. Buat tak apa-apa, tak ada sebab. Nak dipasang je Viper tengah hari buta, panas pun hujan pun tidak. Itu tak payah ngaji tak boleh tak? Tak payah ngaji. So lau kana dinu birra'i, kalaulah agama tu kepala otak kita, nescayalah sapu bawah tapak kaki kasut itu lagi utama daripada sapu atasnya. Kenapa kita sapu? Kenapa kita menyentuh apabila tawaf, di samping kita cium Hajar Aswad? Kenapa kita sentuh Rukun Yamani? Sebab Nabi sentuh. Kenapa kita tak sentuh seluruh Kaabah? Sebab Nabi tak buat macam tu. Apabila kita dapat mencium Hajar Aswad, itu sebab Nabi cium. Bila tak dapat cium Hajar Aswad, sentuh dengan sesuatu.
sama ada tangan ke ataupun tongkat ke ataupun something, dan cium benda yang menyentuh Hajar Aswad tu. Sunnah. Nabi menyentuh dengan tongkatnya dan Nabi cium tongkatnya. Lagi jauh, tak dapat dicapai, nak bubuh tongkat pun tak dapat capai, Nabi hanya melambai dan tidak cium. Bismillahi Allahu Akbar. Dah cukup, tak payahlah Bismillahi dia buat flying kiss pula dekat Hajar Aswad. Tak payahlah. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat begitu. Kan agama, itu cantiknya agama kan. Kalaulah kita ini tak sebegitu, jadilah kita agama Kristian, jadilah kita agama Yahudi. Yang ikut suka hati dia, ustaz dia nak kata apa, ustaz dia nak tokok tambah apa yang dia suka, dia tokok lah. Apa yang dia tak suka, dia padam lah daripada kitab dia tu. Kristian lagi teruk, buat tanpa ilmu, tak apa-apa dia ikutnya. Lagi teruk. Tapi kita agama Islam ikut dalil. Selagi mana tak ada dalil, maka kita tak buat dan kita tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita buat sesuatu yang tak diajar oleh Nabi, benda yang dalam agama, maka ia tidak selesai begitu saja. Dia akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa kamu buat? Kenapa buat? Sedangkan ia tak pernah diajar oleh aku, ataupun tak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa buat? Kena jawab. Bukan ala ustaz, kalau betul dapat pahala, kalau tak betul kira tak ada apalah. No. Kalau buat betul tepat baru dapat pahala. Kalau buat sukati dalam agama tak ada dalil, akan dipersoalkan kenapa engkau buat demikian. Maka itu agama kita. Maka simple, easy as a ABC. Jangan tukar tambah, itu saja. Wallahu a'lamu bissawab. Akan datang kita akan sambung sikit syarat menyapu. Dan ada sikit perbezaan pula para ulama tentang menyapu khuf. Boleh tak khuf yang kita pakai tu macam kasut kita pakai tu, bukan boot. Maksudnya kasutnya nampak buku leli, kasut ataupun stokin yang koyak. Boleh ke tak boleh? Apa syarat-syarat yang disebutkan dan bagaimana? Wallahu a'lam. Akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.